Malaysia, yang pelajar-pelajar dia wajib belajar bahasa Mandarin dan Tamil. Di mana resisnya saya tu. Ini semuanya nak menjadikan masyarakat kita huru-hara. Sedangkan ceramah saya tuan-tuan ditonton, dilihat oleh orang bukan Islam, didengari oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam pun dengar ceramah saya. Pada hari Selasa, hari Taipusam. Hari Taipusam tuan-tuan, Persatuan Cina, peniaga-peniaga Cina jemput saya pergi ke sebuah restoran sebab dia orang nak meraihkan saya dianugerahkan Datuk. Yang mula-mula meraihkan saya dapat Datuk bukan orang Melayu tahu, bukan anak murid saya tahu, bukan orang Islam tahu, Cina. Cina raih saya sebab saya baik dengan dia orang. Namun ketuanya Mr. Alex dan Mr. Ling. Mr. Ling cakap, kita mengucapkan tahniah kepada Datuk kerana telah dianugerahkan Datuk. Ya Allah tuan-tuan. Tetapi tuan-tuan ini yang wujud. Tujuan dia apa? Tujuan dia satu, nak menjadikan mulut-mulut pendakwah dia, supaya pendakwah-pendakwah macam ini tidak lagi menjadi idola, tidak lagi menjadi ikatan, tidak lagi menjadi ikutan, supaya masyarakat berpecah belah. Ini saja tujuan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jom tuan-tuan kita jadi umat yang hebat, umat yang paling awal buat. Saya pergi ke Ipoh tahun 1990. Dalam kepala otak saya apa yang saya fikirkan? Aku nak membina sebuah pusat pengajian pondok moden di Bandaraya Ipoh. Hampir 20 tahun selepas itu baru saya berjaya buat. Tuan-tuan, kita kena fikirkan benda yang belum orang buat, kita buat. Fikirkan di Kuching apa yang belum ada. Saya cadangkan pada tuan-tuan, hari ini Datuk Balita ada, Datuk Abang Jom kita ada. Yang belum ada lagi di Bandaraya Kuching ialah pondok pengajian. Pondok pengajian moden, jangan tuan-tuan faham pondok itu atapnya daripada rupiah. Tandasnya tandas cangkung bulu tepi sungai. Tak tuan-tuan. Tuan-tuan datang ke sekolah saya, tengok pondok sekolah saya. Pondoknya macam hotel 5 bintang. Macam hotel 5 bintang. Asramanya macam hotel 5 bintang. Selalu orang nampak Islam selekeh, Islam selekeh, orang Islam selekeh. Tak. Orang tanya pada saya, Ustaz, kenapa Ustaz sekarang ceramah tak pakai jubah? Saya jawab, aku suka saya kan. Saya pakai semua macam ini senang lari. Sebab ramai orang nak bersalam, kalau saya pakai jubah kena angkat kau lari. Sekarang saya pakai semua jenis senang, lari naik bas, lari naik terbang, senang semua. Tuan-tuan kena fikirkan apa yang belum ada, yang belum orang pernah buat. Tuan-tuan jadi pelopor. Tuan-tuan adalah orang yang paling hebat. Jangan meniru orang, buat benda yang belum ada, buat benda yang belum pernah buat. Itu namanya Al-Fatihah. Kita akan jadi orang yang paling hebat. Sebab itu Nabi kata orang yang paling hebat dalam masjid siapa dia? Orang yang paling awal. Nama dia siapa? Imam. Tuan-tuan, umat Islam kena jadi imam, mendahului orang-orang lain. Yang keduanya Al-Baqarah, surah lembu betina. Kita membaca surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Kita baca surah Al-Baqarah. Tetapi yang ambil Al-Baqarah ialah orang Australia. Australia belah lembu tuan-tuan. Negara pengeluar daging, pengeluar tenusu, pengeluar ternakan, pengeluar jenama-jenama binatang daripada lembu, nombor 1 dalam dunia. Apa jadi pada Australia? Australia belah lembu, New Zealand belah lembu, Belanda belah lembu. Apa jadi pada Australia, New Zealand dan Belanda? Kita tuan-tuan nak sembelih korban, import dari Thailand. Nak beli lembu, nak sembelih korban, import daripada Australia. Sedangkan Allah menurunkan kepada kita surah Al-Baqarah, majukan pertanian, majukan pertanian. Adik-adik, anak-anak muda yang ada depan saya ni, beribu-ribu yang datang malam ni.
Tak jadi orang koprak pun tak apa, tak jadi pegawai kerajaan pakai tai pun tak apa. Jadilah ahli pertanian. Banyak tanah-tanah terbiar, majukan pertanian. Kerana manusia memakan makanan, dia tak makan batu. Yang kita lambang kemajuan sekarang ini, orang nampak batu, orang nampak bangunan, itu lambang kemajuan. Sedangkan tuan-tuan, lambang kemakmuran yang Allah Ta'ala sebut ialah dua. Apa dia lambang kemakmuran? Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tuan-tuan, saya ni semalam pukul 11 pagi saya ada di Trafalgar Rumah Besar Sungai. Malam saya naik kapal terbang datang ke Sarawak. Pagi tadi di Masjid Darul Hana. Selepas Masjid Darul Hana, saya ada di Sekolah Tafakuh Fiddin Al-Makki. Kemudian saya pergi ke KEX FM. Lepas ke KEX FM, saya pergi pula ziarah sahabat kita, Ketua Pemuda. Selepas itu saya ziarah pula ada satu sahabat yang dipotong kakinya kerana kencing manis. Saya balik ke hotel tadi jam 2:30 petang. Dan saya berceramah dengan tuan-tuan jam 9 malam. Setitik air pun belum saya minum. Berdiri pula. Subhanallah. Sampai pukul berapa ni? 12 malam. Besok pukul 7 saya balik ke Ipoh. Pukul 3 petang saya jadi DJ Radio Perak FM. Besok hari Selasa pukul 9 pagi saya kena ada di Glen Mary Shah Alam. Rakaman untuk TV3, rancangan Bismillah. Malam saya ada di Petaling Jaya. Hari Rabu saya balik ke Ipoh. Saya ada ceramah di sekolah dan di Tambun. Hari Khamis saya pergi ke Johor. Hari Jumaat di Johor. Hari Sabtu di Johor. Hari Ahad saya terbang ke Indonesia. Saya duduk di Indonesia 3 hari. Hari Rabu saya balik. Saya ada rakaman untuk merakamkan album Kepilih Hitam. Ya, untuk album terbaru saya. Tadi dia orang tanya saya dalam KEX FM, lagu apa yang Ustaz nak rakamkan? Adakah lagu baru atau lagu-lagu lama? Saya jawab, saya orang lama, saya kena merakamkan lagu-lagu lama khas untuk suami isteri. Jadi tuan-tuan tunggulah album tu. Di antara lagunya apa? Aduhai adinda, dengarlah madah kekanda, tercurahlah cinta hanya padamu juga. Apa-apa kena apa lagu ni. Duduk atas katil nyanyi lagu. Isteri apa-apa dia sebut yes. Orang tanya saya, petua macam mana saya boleh ceramah, petua macam mana saya boleh tahan nafas, petua macam mana Ustaz tak letih ke? Bulan puasa pun Ustaz ceramah macam ni juga. Ya. Jadi saya turunkan petua dia malam ni. Petua dia ialah tiap-tiap kali lepas subuh, kalau bulan Ramadan, tiap-tiap kali lepas sahur, kita baca li'ila fi Quraisy sampai habis 11 kali. Tuan-tuan tak rasa penat, tuan-tuan tak rasa letih, tuan-tuan tak rasa dahaga, tuan-tuan tak rasa lapar. Banyak anak-anak tanya pada saya, Ustaz, kami nak masuk musabaqah. Apa ayat supaya tak takut? Ustaz, anak-anak saya masuk pertandingan Ustaz. Macam mana supaya tak takut? Supaya berani Ustaz. Li'ila fi Quraisy 11 kali. Tiap-tiap kali lepas subuh 11 kali. Itu amalan saya. Malam ni saya bagi petua pada orang-orang Kuching. Saya tak bagi petua ni tuan-tuan. Baru minggu ni saya bagi. Ustaz, saya kata kalau kita rajin bagi rahsia pada orang, itu tanda-tanda nak mati. Tak apalah tuan-tuan, mati pun matilah. Okay. Jadi amalkan li'ila fi Quraisy sampai habis. Jangan baca li'ila fi Quraisy belah kali. Li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy. Astagfirullahaladzim. Sama je lah tuan. Sampai habis. Allah Ta'ala sebut di situ ada 2 tanda-tanda makmur. Ada 2 tanda-tanda negeri yang makmur. Apa dia? Allah Ta'ala berikan mereka kekenyangan daripada
daripada kelaparan. Maknanya makanan banyak. Negeri yang makmur ialah negeri yang sumber makanan dia banyak. Orang yang banyak sumber makanan, negeri itu akan dihormati, akan dicita-citakan, dan orang tak berani cakap apa pada negeri yang banyak makanan. Sebaliknya, negeri yang tidak ada makanan, dia tak berani bercakap, sebab dia terpaksa membeli makanan daripada orang lain. Sebab itu Nabi Yusuf alaihissalam, dia majukan pertanian dia sampai dia boleh simpan makanan untuk 7 tahun, sehingga seluruh kawasan-kawasan negeri Mesir datang membeli gandum kepada Nabi Yusuf dan kerajaan Mesir pada masa itu. Tuan-tuan, adik-adik, pergilah jabat kerajaan, tanya pada kerajaan, tanya pada agensi kerajaan, apa bantuan yang agensi kerajaan bagi pada kami, anak-anak muda, orang-orang muda dalam bidang pertanian. Terlalu banyak bantuan yang dibagi, terlalu banyak subsidi yang dibagi. Masalah dia sekarang, kadang-kadang orang tak mau pergi tanya, orang tak mau pergi cari. Maka bila tak jumpa, bila tak dapat, kita kata apalah, teruk lah. Sedangkan kita tak pernah pergi bersepah-sepah bantuan. Ambil peluang ini yang diberi kepada kita, ambil peluang, majukan bidang pertanian. Cuba tuan-tuan tengok Thailand, dia majukan pertanian beras. Negara mana, negeri mana yang berani sound dekat Thailand? Orang Thailand, cukup banyak orang Islam di selatan Thailand dibunuh. Siapa yang berani warning dekat Yiem Lam? Siapa yang berani warning dekat Taksim? Siapa yang berani warning dekat Manahan? Tak ada. Tak ada orang berani. Sebab kita beli beras daripada Thailand. Engkau cakap banyak, nanti aku tak jual beras. Diam bukan? Padahal tiap-tiap hari orang Islam dibunuh. Negara mana yang berani sama? Negara mana yang berani hantar? Myanmar. Cuba tuan-tuan tengok Myanmar. Dibunuhnya orang Islam, dibakarnya hidup-hidup, dibakarnya kampung. Negara-negara Arab diam. OIC cuma bercakap, IC. Dia cuma bercakap itu, tuan-tuan. Kenapa tidak berani bercakap? Sebab Myanmar adalah pengeluar beras paling utama dalam dunia. Negara Arab beli beras dari Myanmar. Kalau buatnya beras aku tak hantar ke Pulau mana? Power, tuan-tuan, power yang ada dalam makanan. Sebab itu kita, tuan-tuan, bumi kita, bumi Malaysia, bumi Sarawak, bumi yang makmur, bumi yang penuh dengan kesuburan, majukan. Saya selalu bercakap pada orang lebuh raya. Kita ada menteri kerja raya sekarang. Tuan-tuan tahu tak, lebuh raya daripada Perlis sampai ke Johor, kalau dilipat-lipatkan jalan raya itu, luasnya negeri mana? Kalau lebuh raya yang ada di Malaysia daripada Johor sampai Perlis, kalau dilipatkan jalan itu, agak-agak luas negeri Sarawak kampung. Saya selalu cakap, apa salahnya daripada Perlis sampai ke Johor, sepanjang lebuh raya ditanam pokok buah-buahan. Malaysia adalah pengeluar buah-buahan paling utama dalam dunia. Sumber makanan kita banyak. Bila banyak, itu tandanya makmur. Gunakan peluang ini, tuan-tuan. Yang kedua, tanda-tanda makmur sebuah negara apa dia? Wa amanahum min khauf. Allah Ta'ala berikan keamanan pada kita. Syukur, tuan-tuan. Kalau kita boleh ramai-ramai datang malam ni, pagi ni sampai hujung, ada yang menampak jalannya, aduh, bila dah nak sampai, ya Allah, dah lah jauh kaki pula jauh, Allah. Elok-elok sampai stadium, Ustaz dah sebut Assalamualaikum, kita jumpa lagi, dah habis kata dia. Kenapa tuan-tuan boleh datang bersila, datang berdiri, datang duduk dengan ceramah ini apa? Sebab aman. Kalau tidak ada aman, tuan-tuan, kenapa saya boleh ceramah? Sebab kita aman. Syukuri nikmat aman. Jangan jadikan aman ini hilang.
Dengan aman senang pergi ibadah, dengan aman senang sembahyang, dengan aman boleh buat pergi kahwin, dengan aman anak boleh pergi sekolah, dengan aman boleh cari rezeki, dengan aman boleh solat, dengan aman boleh dengar ceramah. Tapi bila tidak ada aman, apa boleh buat? Kenduri kahwin, pengantin tengah kenduri kahwin, akad nikah, putus tangan pengantin itu. Allahu Akbar. Tengah sembahyang Jumaat, Allahu Akbar, kena bom. Tengah mengajar, sedang mengajar, ditembak gurunya, mati. Balik dari masjid, mati ditembak. Tuan-tuan, peliharalah keamanan ini, dan Allah Ta'ala bagi keamanan kita pada Sarawak. Pelihara. Jangan gaduh-gaduh. Duduk bila elok. Sebab itu adalah lambang kemakmuran. Kenapa kita kena sayang Nabi Muhammad? Kerana ini, tuan-tuan. Kerana Allah perintah sayang. Kenapa Nabi Muhammad kita kena sayang Nabi Muhammad? Kalaulah tak ada Nabi sekarang, apa jadi orang perempuan? Kalaulah akak-akak Rasulullah tak sampai, akak-akak jadi perempuan, akak-akak tidak ada nilai dalam masyarakat. Orang perempuan zaman dulu hanya jadi pemuas nafsu. Siapa yang melahirkan anak perempuan itu mendatangkan malu. Anaknya diambil, diletakkan di atas tanah, digali lubang, dikambus hidup-hidup anak dia. Sebab melahirkan anak perempuan itu malukan keluarga. Orang perempuan di zaman dahulu tidak dapat pusaka, tak dapat. Malah orang perempuan itu sendiri harta pusaka. Kalau suaminya meninggal, istrinya hidup, mati suaminya, anak-anak akan mengambil ibu mereka sebagai harta pusaka. Dulu dia jadi istri bapaknya, sekarang maknya jadi istrinya pula. Itu zaman jahiliyah. Kalau suaminya mati, tempoh iddah orang perempuan setahun. Selama setahun tidak boleh mandi, tak boleh potong kuku setahun, tak boleh sikat rambut setahun, tak boleh keluar daripada rumah setahun, tak boleh tukar baju setahun, tak boleh keluar daripada bilik setahun, tak boleh makan dengan ahli keluarga lain setahun. Kerana katanya perempuan kematian suami itu pembawa sial. Bila dah genap setahun, kalau umurnya panjang, cara-cara nak membawa sial kena ambil najis muntah, dilumurkan kepada seluruh badan dan dilemparkan kakinya, barulah dia boleh keluar. Itu nilaian orang perempuan zaman jahiliyah. Orang perempuan zaman jahiliyah kalau nak kahwin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang akan tes dia seorang. Zaman dulu orang perempuan kalau nak kahwin 10 laki-laki akan tidur dengan dia. Namanya test drive. Maka perempuan ini akan membuat pilihan. Dalam 10 yang tidur dengan dia, mana yang paling best? Dia lah suami. Punya helanya orang perempuan. Yang kedua, 10 orang ini tidur dengan dia sampai dia mengandung. Bila dia melahirkan anak, maka bapa dia akan tengok 10 orang ini mana yang sama iras dengan baby. Akan tengok kau lah katanya. Oi tuan-tuan, seronoknya jadi orang laki-laki zaman dulu-dulu boleh tes. Henanya orang perempuan zaman dulu-dulu kena tes. Bila Islam datang, Rasulullah datang, Rasulullah angkat martabat orang perempuan. Tak boleh pegang akak-akak melainkan selepas genggam tangan qadhi. Sah baru boleh pegang. Akak-akak kalau mati bapa, akak-akak dapat pusaka. Mati suami, akak-akak dapat pusaka. Naik darjat. Ustaz, memanglah dapat pusaka, tapi kita separuh, orang laki-laki satu. Iya, laki-laki dapat satu, akak-akak dapat separuh. Kalau akak-akak nak dapat banyak, mintalah mas kahwin banyak. Akak-akak diberi mas kahwin. Mana ada laki-laki dapat mas kahwin? Ustaz, makcik nak kahwin ke Ustaz? Boleh, mas kahwin 40,000. Mana ada? Orang perempuan meletakkan mas kahwin, nilainya letak di situ. Subhanallah. Naik markah sampai Nabi kata al-jannatu tahta aqdamil ummahat.
Syurga letaknya di bawah tapak kaki ibu. Hebatnya orang perempuan sampai tuan-tuan letak di bawah tapak kaki ibu. Sampai Rasulullah kata, siapa-siapa yang bela seorang anak perempuan, 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, dia akan menjadi jiran aku dalam syurga. Istimewa yang bela anak perempuan. Ni yang nangis lagi perempuan. Bela lah elok akak syurga tu akak. Jangan kita hina bila isteri kita dapat anak perempuan. Ni kata siapa yang bela anak perempuan, kakak perempuan, adik perempuan, bela elok-elok, jiran aku dalam syurga. Nabi ambil jari dia, Nabi cantumkan tuan-tuan, jiran aku dalam syurga. Allah, jiran Ustaz Kazim apa ada? Kau tinggal di mana? Saya tinggal di Ipoh. Saya jiran Ustaz Kazim. Apa bangga dengan Ustaz Kazim? Kita kena bangga nak jadi jiran Nabi Muhammad. Salah satu cara nak menjadi jiran Rasulullah ialah ada anak, bela anak elok-elok. Nabi Muhammad dah bawa dah satu benda yang bahagia. Daripada kegelapan minan zulumat ila nur, daripada cahaya, daripada kegelapan kepada cahaya. Kalaulah Nabi tak datang lagi tuan-tuan, kalaulah kita tak dapat Nabi tuan-tuan, kalaulah kita tak terima Islam, agak-agak malam ni kita makan nasi, tahu apa agama ni? Biar awak masak merah agama. Tapi kita tuan-tuan hari ni dah kenal mana halal, mana haram. Sebab tu Nabi Muhammad ni macam cahaya. Dalam kegelapan tiba-tiba Rasulullah datang, dia macam cahaya. Bila nur melimpah di hati manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Ni balik cari lagu ni. Melintasi mentari pagi yang indah dan cerah menerangi, kerana iman dan juga Islam telah menjadi keyakinan. Bila Quran dan Sunnah didaulatkan, ketika itu jiwa dikorbankan, harta kemewahan dilaburkan demi untuk agama kebenaran. Ni tuan-tuan sayang pada Rasulullah. Dia bawa kepada kita jalan yang benar. Kita tidak lagi berada dalam kegelapan, tapi sayang tuan-tuan, Nabi Muhammad dah tinggalkan kepada kita Al-Quran, Nabi Muhammad dah tinggalkan kepada kita As-Sunnah. Orang tak nak pula baca Quran, orang tak nak pula mengamalkan Quran. Kadang-kadang yang mengamalkan Quran, yang mengkaji Quran, orang-orang yang bukan Islam. Ini yang kita rasa sedih tuan-tuan. Sedangkan kalau kita nak jadi maju, Quran yang memajukan kita. Quran yang menjadikan kita hebat. Quran yang menjadikan kita ini manusia yang cemerlang. Tapi sayang tuan-tuan, hari ini banyak sekolah tahfiz. Saya puji, saya pun ada sekolah tahfiz. Tapi orang cuma menghafaz Quran, orang tidak mengkaji Al-Quran. Sekolah saya mengajar sains, sekolah saya mengajar matematik. Tetapi ada ibu bapa yang hantar anak-anak dia ke sekolah saya, tak nak bagi anak dia belajar sains. Dia kata sains ini sekular, sains ini ilmu dunia, matematik ini ilmu dunia. Kalaulah sains itu dunia, matematik itu dunia, bagaimana nak maju? Ni, saya sedang memegang mikrofon, tidak ada wayar, tapi suara saya didengari oleh seluruh stadium. Bagaimana boleh dengar? Ini nama dia sains. Saya sekarang berada di Ipoh. Anak saya sekarang berada di Ipoh. Saya sekarang berada di Kuching. Tidak ada wayar. Bila anak saya call, saya boleh bercakap dengan anak saya. Apa benda ini? Ini namanya sains.
Adakah benda ini tidak disebut oleh Allah dalam Quran? Allah sebut was-samaa'i wat-tariq, demi langit, demi jalan-jalan yang berada di langit. Kita cuma menghafal surah At-Tariq, tapi kita tidak mengambil pengajaran bahawa di langit itu penuh dengan jalan, di langit itu penuh dengan frekuensi, di langit itulah benda maklumat boleh sampai dengan cepat. Kalau kita nak jadi orang hebat, kena kontrol langit. Kontrollah langit. Bila kita kontrol langit, kita boleh kontrol sumber maklumat. Kita mempunyai komunikasi yang bagus, kontrol langit. Tapi sayang tuan-tuan, orang kita tak nak kontrol langit. Orang kita memilih untuk bertubuh. Orang kita memilih untuk maki-memaki. Tuan-tuan, yang terakhir, saya nak cakap pada tuan-tuan, apa benda yang Nabi suka? Kalau kita sayang pada Nabi, kita kena buat apa yang Nabi suka. Baru namanya sayang. Kalau hati sudah suka, semua indah saja, itukah tanda guna kasih bermula di dalam jiwa. Memang benar kata bila berkasih ada tanda, tetapi hati mana sanggup merana sepanjang masa. Tuan-tuan, setiap satu benda ada tanda. Mana benda tak ada tanda? Ni adik-adik kita yang cukup umur ni ada tanda. Bisa tunggu. Itu tanda cukup umur. Suara menjadi garau. Dulu suara ni kecil. Oh ibu, kau disiram payung pagi. Itu belum cukup umur. Bila dah cukup umur, berkurullah kurasakan. Itu dah lebih umur tuan-tuan. Bapak dia pun dah kacang dah suara anak dia. Bapak dia telefon rumah, anak dia angkat. Halo, kata anak dia. Silap nombor pulang. Padahal itu anak dia. Mana ada tak ada benda, tak ada tanda. Semua ada tanda tuan-tuan. Tanda ada. Orang nak bersalin ada tanda. Mana ada orang bersalin tak ada tanda. Dalam pergi pasar malam depan tu, tiba-tiba keluar je anak. Dia abang tak beranak abang. Suami dia tanya, tak ada tanda, betul lah abang, tiba-tiba je keluar. Orang beres buat nampak benar, nipu punya tuan. Apa tanda kepada Rasulullah? Cinta pada Rasulullah. Apa tanda? Banyak sebut. Tadi kan saya sebut lagu tu, berpisahlah jangan, berjauh pun jangan, supaya rindu tidak jadi bebanan menyiksa badan. Orang yang kita rindu, orang itu kita kena sebut selalu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita selawat selalu. Ini selawat. Ada orang bantah pula majlis qasidah. Ni apa qasidah ni, maulid ni apa ni, bid'ah ni apa ni? Bro, relax bro. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Apa bid'ahnya? Dia orang berselawat. Dia orang berselawat. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bukankah Allah berselawat? Bukankah malaikat berselawat ke atas Nabi? Selawat. Apa nak komplain ada anak kita yang selawat? Salatu bissalamil mubin. Dia ada selawat. Dia orang bukan buat benda haram. Yang haram kamu tak nak bising. Yang melompat-lompat K-pop tak nak bising. Dia orang K-pop. Dia orang selawat pop. Biar. Apa masalah? Kita mengajak orang berselawat. Sebut Nabi, sebut nama Nabi, sebut nama Nabi. Bagaimana kita tanda sayang pada Rasulullah? Kita sambut maulid.
Ustaz, kalau sayang pada Nabi, kena sayang sambut Nabi setiap hari. Kita sambut hari lahir Nabi. Hari lahir sekali je, tarikh dia. Mana ada orang lahir setiap hari? Kita lahir hanya sekali. Tarikhnya bila? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal kita sambutlah. Bukan maknanya kita tak sayang. Akak-akak sayang pada suami, suami-suami sayang pada isteri-isteri. Tetapi sambut hari kahwin sekali je setahun. Bawa isteri pergi makan dekat Hilton ke, dekat Riverside ke apa. Dia cakap dekat anak dia, hari ni mama dengan papa ada projek, jangan ikut. Rupanya pergi makan malam, tutup lampu dengan lilin makan nasi. Oh, meraih kau ulang tahun pertama lagi terlupa dulu. Suami buat pula cincin. Leha. Cara makannya macam orang putih, tapi namanya macam Melayu. Leha, terima kasih kerana Leha jaga abang selama 20 tahun. Hadiah dari abang seperti cincin. Ya Allah abang, tak payah beli lah mahal ni. Tapi abang beli tak apalah. Setahun sekali. Kalau buat tiap-tiap malam macam tu, bankrupt suami dia tahu. Tiap-tiap malam cincin-cincin popak dia. Untuk setahun buat tiap malam, isterinya bertukar dia toke emas sekarang. Sayang pada isteri setiap saat, sambut hari jadinya setahun sekali. Sayang pada Nabi setiap saat, sambut hari lahir Nabi setahun sekali. Di mana binaahnya? Itu bukan binaah nama dia. Tuan-tuan, apa lagi tanda sayang pada Rasulullah? Sayang apa yang Nabi suka? Yang Nabi suka apa? Salat. Nabi paling suka sembahyang. Orang tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah yang paling kau suka dalam dunia ini ya Rasulullah? Salat. Sembahyang. Jangan kata-kata apa-apa adik-adik kita perbetulkan salat. Banyak lagi yang solat tak betul. Macam mana kata sayang pada Nabi? Banyak lagi tuan-tuan, bila dah dulu atas saf nak sembahyang, boleh bergurau-gurau dengan kawan. Boleh cuit punggung kawan. Itu nasib baik dengan kawan satu saf yang colek punggung untuk imam. Lagi jahat. Kamu perasan tak sekarang ni kamu nak menghadap pada Allah? Pakai elok-elok. Ada lagi tuan-tuan kita sembahyang pakai kemplekat saja, baju tak pakai. Bayangkan tuan-tuan, baju tak pakai. Akak-akak kalau suami sembahyang tak pakai baju, bagilah baju. Ini kemplekat saja. Allah Sami Allah. Sejengkal ni bukan. Tuan-tuan faham tak apa makna takbiratul ihram? Memang takbiratul ihram